Salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara di mana dia Subhanahu Wa Taala bercakap tentang dirinya Subhanahu Wa Taala yang agak kerap disebutkan dalam Al-Quran adalah nama Allah Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Dia Subhanahu Wa Taala berkata, Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia tahu apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Dan dia tahu perkara yang kamu rahsiakan dan perkara yang kamu maklumkan. Wallahu alimun bizatis sudur. Dan di atas dan di luar semua itu, Allah berilmu sepenuhnya dan selalu mengetahui tentang ciri-ciri dan realiti yang tersembunyi di dalam dada. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita apa yang dia Subhanahu Wa Taala tahu berbandingkan dengan apa yang kita takkan tahu dengan sendirinya. Okey, salah satu kaedah terbaik untuk menghargai nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk benar-benar memahami had-had dan batasan-batasan yang terdapat pada diri kita sendiri sebagai perbandingan. Maka dari situ anda akan benar-benar dapat menghargai kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda benar-benar dapat menghargai betapa kerdilnya dan kecilnya kita sebagai hamba di hadapan Allah Azza wa Jal. Ahli sejarah dapat mencatat peristiwa perang yang telah berlaku, dan raja mana yang telah menang, atau bangsa dan kaum mana yang telah ditakluki, atau beberapa lama sesebuah dinasti dapat bertahan, dan perkara-perkara ini dapat didokumentasikan sebagai catatan-catatan para sejarawan. Tapi kan, sejarawan tidak akan dapat pernah mendokumentasikan seperti mana cara Allah Subhanahu Wa Taala mendokumentasikan sesuatu fakta dalam Al-Quran. Apa yang dirasakan oleh Fir'aun dalam hati sebelum dia mula bercakap? Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya memberitahukan kita apa yang berlaku dan perbualan apa yang berlaku. Dia Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberitahu kita apa yang berlaku di dalam diri Fir'aun sendiri. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Allah ingin menunjukkan kepada mereka perkara yang mereka takuti. Okey, siapa yang tahu Fir'aun takut? Sejarawan mana yang akan mengetahui perasaan apa yang dialami oleh Fir'aun? Dan Allah Azza wa Jal mencatatkan perkara itu dalam Al-Quran. Fikirkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan doa Ibrahim AS. Tidak ada orang lain kat situ. Ibrahim AS ada di padang pasir sendiri dan membuat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada sejarawan kat situ, tidak ada manusia lain yang mendokumentasikan rekod ini. Dan ribuan tahun kemudian, kita tahu perbualan-perbualan yang berlaku antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Ibrahim AS. Inilah caranya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui pasal sejarah. Cara kita tidak akan dapat tahu mengenai sejarah. Dan dia Subhanahu Wa Taala juga tahu sudut-sudut pandangan mengenai sejarah yang tidak akan terdapat dalam buku-buku sejarah. Okey, anda tahu tak, kadang-kadang orang mengkritik Al-Quran. Al-Quran tidak mempunyai tarikh lah. Al-Quran tidak mempunyai lokasi geografi lah. Apabila bercakap mengenai sejarah, Al-Quran hanya menyebutkan perkara-perkara ini je. Okey, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut jenis sejarah yang manusia tidak akan pernah tahu dengan sendirinya. Dan perkara-perkara yang dapat diketahui oleh manusia sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala tak payah memberitahu kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia mengajarkan kamu apa yang kamu tidak dapat ketahui dengan sendirinya. Jadi itu hanya contoh kecil dari segi sejarah. Okey, fikirkan hakikatnya yang kita tak tahu bahawa terdapat 7 langit. Macam mana manusia akan mengetahui perkara itu? Kita bahkan tidak tahu di mana berakhirnya langit pertama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Langit yang paling rendah dari 7 langit itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia menghiasnya dengan bintang.